Alhamdulillah, syukur pada Allah kita dapat bertemu kembali. Wow, kembali semula dengan setting asal kita. Kerana apa? Kerana anda di TikTok, kerana anda di Facebook. Dan hari ini Tuan Haji, bila kita buat santai-santai hari 5 hari bulan hari tu, ya, okey, tontonan di TikTok melebihi 35,000. wow. Kemudian di Facebook dan juga keratan yang kita muat naik, total di TikTok, di Facebook melebihi 140,000 tontonan. Tahniah. Terima kasih kepada anda di TikTok, di Facebook. Dan hari ini Ya. ada lagi Haji. Hari ini pula geng di YouTube. Aha. Subscribers di YouTube pula kata janganlah di Facebook saja, jangan di TikTok saja, tolonglah sama di YouTube. Dan malam ini serentak semuanya, Okey. di Facebook, di TikTok dan juga di YouTube channel. Apapun kita nak tengok dulu komen-komen kepada anda semua. Okey, first saya nak tanya dulu, sound okey ke? Suara okey ke? Jelas ke? Harap-harap semua jelas di sini. Testing. Testing. Okey, dah ada komen-komen kepada Rohayudin. Okey, Cik Din daripada Langkawi. Oh, orang kampung saya. Roslan Razak. Waalaikumsalam. Aman Kalisha. Okey. Ini saya muat naik dulu. Terbaik Tuan Haji Hanif Katri. Orang kampung saya seorang lagi, Sultan Bumi. Apa khabar Mamu? Baik. Razi FS. Ini semua okey, sound clear. Thank you very much Azman Khalifah. Kerana sound kena clear, kerana hari ini kesinambungan 5 hari bulan. Sebelum saya pergi ke situ, ini daripada YouTube, daripada Sungai Petani. Alhamdulillah, YouTube pun clear. Asmah Laili yang tidak pernah meninggalkan siaran langsung kami sejak bertahun-tahun. Okey, Assalamualaikum, salam perjuangan inspirasi. Semua okey, baik. Waalaikumsalam kepada semua, sihat saja. Alright, Alhamdulillah. Okey tuan-tuan dan perempuan, sebelum itu ada yang komplain yang WhatsApp saya, tolonglah live sekali di YouTube-nya Haji. Ada yang tak live di YouTube, orang YouTube marah. Tak live di Facebook, TikTok marah. Biasa. Kami nak puaskan hati semua. Dan untuk pengetahuan anda semua, bukan kata beras saja mahal. Zamanlah kami buat live ni pun semuanya ada kos. Tapi demi anda, saya mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang ada yang juga menaja. Ada? Ya, menyokong. Sebab tu studio kita kembali bersinar pada malam ini. Kerana apa? Kerana lebih 140,000 menonton 5 September lalu, menyebabkan ramai mereka berpuas hati. Kerana ini bukanlah majlis politik, ceramah nak maki hamun orang. Tidak. Ilmu dan ilmu semata-mata. InsyaAllah. Okey, Haji. Ya, saya. 5 September lalu, kita telah kupas kenapa pengguguran 47 pertuduhan yang tidak masuk akal. Sehari kemudian, saya potong live kita tu, saya ambil lebih kurang 25 minit, saya muat naik semula. Kenapa alasan-alasan yang diberikan sebenarnya tidak perlu pun. Ya. Kerana sistem kehakiman dan perundangan benarkan Zahid untuk bangkitkan isu itu dalam perbicaraan pembelaannya. 3 perkara pokok, iaitu isu Tun Dr. Mahathir, Ya. isu Tommy Thomasnya dan juga isu memo dalaman pejabat peguam negara. Betul. Kita dah terangkan. Jadi saya nak serahkan pada Haji, apa tujuan live kita pada malam ini? Ada kawan saya tanya, hari tu 5 hari bulan dah buat, hari ni buat lagi, ada pula dalca kari. Ya. Apa sebenarnya dalca kari dalam pengguguran DNA Zahid ini?
Silakan Tuan Haji. Baik. Terima kasih Saudara Fazli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua para penonton, sama ada di YouTube, Facebook dan juga TikTok. Pertama sekali Saudara Fazli, apa yang berlaku sejak daripada kupasan kita pada 5 hari bulan September dan juga apa yang telah diusahakan untuk klip keratan 25 minit tersebut, ada dua perkembangan yang berlaku selepas itu. Satu dari sudut kenyataan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, dan satu lagi daripada kenyataan Peguam Negara terbaru Ahmad Tahriruddin Mohamad Saleh. Dan kedua-dua perkara ini wajib dikupas kerana ia berkaitan rapat dengan isu kontroversi berkenaan pengguguran K. Zaid Hamidi. Dan itulah sebabnya saya berpendapat bahawa dalca kari yang berbangkit daripada kenyataan Anwar Ibrahim dan kenyataan Ahmad Tahriruddin perlu difahami dari sudut konsep perundangan, kehakiman dan sistem tadbir urus pejabat peguam negara, supaya rakyat boleh kemudiannya meletakkan kesemua intipati kenyataan dengan teratur untuk faham apa yang sebenarnya berlaku. Itu tujuannya dalca kari. Kerana ada percanggahan antara kenyataan Anwar Ibrahim pada 5 hari bulan September dan kemudian 8 September. Ada percanggahan ataupun perbezaan pendirian Ahmad Tahriruddin pada 5 September, sehari sebelum dia menjawat secara rasmi Peguam Negara, dan pada 8 September dia keluarkan kenyataan. So ini yang perlu dikupas. Kalau tidak dikupas, maka kekeliruan yang berbangkit akan meresahkan lagi fahaman rakyat. Dan sebagai pengamal undang-undang, sebagai rakyat Malaysia, kita tidak boleh benarkan perkara dalam bidang kita menjadi kekeliruan tanpa bantuan untuk merungkai kekeliruan ini. Saya bersetuju Tuan Haji. Bukan kata saya setuju, di TikTok, di YouTube dan di Facebook juga bersetuju. Kerana rakyat Malaysia, majoriti rakyat Malaysia ni bukannya background undang-undang pun. Tapi bila live yang kita buat pada 5 September tu, ramai dah mula faham. Ada rakan-rakan saya, pensyarah-pensyarah universiti, cukup memuji apa yang diberi penerangan, perincian, kupasan yang dibuat oleh Haji, yang mereka sendiri pun tak tahu, mereka jadi tahu. Begitu juga dengan pemimpin-pemimpin politik. Kita pun dah tahu, tak kira lah apa parti sekalipun, bila menjebelahi mereka, mereka sokong. Bila tidak menjebelahi mereka, mereka akan tentang, mereka akan mulalah tai chi itu, tai chi ini. Satu pihak menyalahkan Idris Harun, menyalahkan Idris Harun tak habis-habis. Satu pihak lagi menyokong, melambung-lambung, ini keputusan mahkamah, ini keputusan mahkamah. Sedangkan apa yang dikupaskan oleh Tuan Haji pada 5 September lalu, semua pihak terkunci mulut. Kerana itulah hakikat dan fakta sebenarnya. Pengguguran 47 pertuduhan itu bukanlah keputusan mahkamah, tetapi keputusan dan kuasa mutlak Peguam Negara. Okey Haji? Baik. Saya nak bawa Haji, sabar dah semua, jangan panas, jangan apa Yang mana pada geng-geng belah sana yang menyokong Zahid pun jangan marah Kita cuma menyampaikan apa yang benar mengikut perlembagaan yang tertulis di dalam perlembagaan. Okey, kepada yang menyokong pun tak puas hati dengan apa yang berlaku tentang Zahid Hamidi, tadi pun saya muat naik Tun Dr. Mahathir bercakap di kempen di Johor semalam pun perkara yang sama. Tun Dr. Mahathir sendiri pun tidak berpuas hati kerana Tun Dr. Mahathir menjunjung tinggi rule of law. Okey Haji? Baik. Kita mulakan dalca kari yang rakyat Malaysia nak tahu ni. Apa yang tersembunyi, terselindung di dalam dalca dan kari itu. Terutama sekali saya nak tanya Haji, kenyataan Anwar yang perlu rakyat faham. Bukan Anwar Hassan, bukan Anwar Yaakob, tapi Anwar Ibrahim yang perlu rakyat faham. Saya nak Haji kupaskan supaya kita semua jelas tentang kenyataan yang dibuat oleh Anwar itu.
Baik, pertama sekali, sebelum saya sentuh kenyataan-kenyataan Anwar, rakyat perlu faham bahawa pejabat peguam negara tidak bertanggungjawab untuk menyampaikan keputusan-keputusan mereka kepada sesiapa sahaja dalam kerajaan ataupun pembangkang. Maksudnya, kalau pihak pendakwa raya melalui kertas siasatan yang sampai di meja pendakwa raya mendapati ada kes terhadap mana-mana individu, sama ada orang biasa ataupun dalam pucuk pimpinan ataupun pembangkang, dia bertanggungjawab membawa ke mahkamah. Dia tidak perlu minta kebenaran kerajaan. There's no such thing. Tidak ada dalam sistem rule of law, kedaulatan undang-undang, pejabat peguam negara perlu minta kebenaran kerajaan. Dia dari segi etikanya, kalau misal katalah saya ataupun saudara Fazli sebagai peguam negara mendapati ada tiba-tiba atas meja fail yang menunjukkan menteri tertentu ada kes yang perlu dibawa ke mahkamah, maka apabila telah pun dinilai dan dibuat keputusan oleh anda sebagai peguam negara, maka anda mungkin memaklumkan secara etikanya kepada Perdana Menteri bahawa esok saya perlu bawa menteri sekian-sekian sebagai pertuduhan di mahkamah. Saya maklumkan supaya kerajaan boleh mengambil tindakan yang perlu berhubung dengan tadbir urus kementerian berkenaan. Itu saja, supaya tidak mencacar marbakan tadbir urus kerajaan. Tapi bukan untuk minta kebenaran nak bawa, tidak. Itu tidak boleh. Just pemakluman. Kalau ada peguam negara dalam sejarah Malaysia, kalau ada pernah minta kebenaran, maka peguam negara itu telah gagal melaksanakan amanah dan tanggungjawabnya. Itu saya nak sentuh dengan tegas. Begitu juga pengguguran pertuduhan. Kalau pengguguran pertuduhan dibuat, mestilah di atas budi bicara mutlak peguam negara, bukan atas permintaan mana-mana pihak. Kita nak minta boleh melalui representasi, tetapi kita tidak boleh paksa awak kena gugurkan. Kalau awak tak gugurkan, faham-fahamlah. Tak boleh. Seorang peguam negara perlu mempunyai karakter yang boleh menidakkan ugutan-ugutan, tindasan-tindasan seperti itu. Kalau dia tidak mempunyai karakter seperti itu, dia sememangnya tidak layak menjadi peguam negara. So saya harap dalam kenyataan ringkas ni rakyat kena faham, tidak ada orang mengatasi peguam negara dalam keputusan pendakwaan, walaupun dia Perdana Menteri, mahupun dengan penuh hormat, sembah takzim, jika pun dia ke bawah duli yang di-Pertuan Agong. Tidak boleh. Maksudnya besar gila kuasa peguam negara ni. Sebab itu dari segi sudut kedaulatan undang-undang, saya sering tekankan kepada semua pihak bahawa kuasa kedua paling penting, kedua ya, dalam sistem tadbir urus negara adalah peguam negara selepas Perdana Menteri. Perdana Menteri dalam urus tadbir negara, kerajaan dan sebagainya, tapi pendakwa raya sebagai peguam negara dalam bidang siapa yang pergi mahkamah, siapa yang mohon daripada mahkamah. Kuasa mutlak dia seorang. Yes. Dia duduk di rumah, dia fikir, aku tak nak charge lah Hanif Fazli. Dia boleh buat. Ya, tapi dia kena berpandukan kepada prinsip undang-undang. Tapi contoh macam tu lah. Contoh macam tu. One man show. One man show. Of course, sebagai seorang peguam negara yang bertanggungjawab, that one man akan minta pendapat pasukan dia. Akan minta mereka kaji siasatan SPRM atau polis dan sebagainya. Dia akan bertindak mengikut konsep. Tapi dia boleh buat keputusan semasa dia berada di bilik kecil dan mengisap rokok sambil melayan apa yang perlu dibuat. Tapi keputusan dia, bukan keputusan atas desakan sesiapa. Itu yang pertama, nak faham benda ni. Kemudian kita pergi, apa dia kenyataan Anwar Ibrahim yang saya katakan tadi, bercanggah untuk menjawab soalan saudara Fazli. Pada 5 hari bulan September, iaitu sehari selepas kontroversi pengguguran pertuduhan Zahid Hamidi muncul pada 4 September. Cuma 5 hari bulan, saya percaya, media melaporkan kenyataan Anwar Ibrahim. Secara ringkas dalam kenyataan itu, Anwar Ibrahim mengatakan, saya tidak ada peranan
dalam keputusan ini. Dan ini adalah keputusan pihak pendakwa raya, seperti mana yang telah diperintahkan oleh mahkamah. Itu sahaja yang saya tahu. Selain daripada itu, bacalah alasan yang telah diberikan di dalam mahkamah. Dan itulah keadaannya. Setakat pada kenyataan 5 hari bulan September, bunyinya, intinya, gayanya adalah berpandukan kedaulatan undang-undang. Okey? Betul, sepatutnya Perdana Menteri tak perlu pun tahu. Sepatutnya Perdana Menteri tidak perlu dinyatakan. So, kalau itu betul, memang tepatlah ada pematuhan kepada kedaulatan undang-undang melalui kenyataan Anwar Ibrahim 5 September. Tidak ada isu. Menjadi isu adalah kenyataan kedua beliau pada 8 September, iaitu semalam. Apa dia kata semalam? Secara ringkas. Dan saya cuma dapat baca balik kenyataan tersebut selepas satu peristiwa yang saya alami dan saya terkejut. Apa yang dikata semalam adalah, pertamanya, dia diberi penjelasan panjang lebar oleh Peguam Negara terdahulu Idrus Harun. Aib pertama. Kedua, dia mengatakan Idrus Harun bertegas bahawa dia nak selesaikan benda-benda di bawahnya sebelum dia bersara pada 6 September. Dan keputusan pengguguran dibuat oleh Idrus Harun. Aib, dengar tu Aib. Macam mana seorang Perdana Menteri yang mengatakan pada 5 September dia tak tahu. Tak sampai 3 hari, 8 September dia tahu panjang lebar. 8 September adalah 2 hari selepas Idrus Harun bersara secara rasmi. Jadi pokoknya di sini, bila Idrus Harun jumpa dia? Kalau tak jumpa, telefon. Siapa telefon siapa? Anwar Ibrahim telefon Idrus Harun atau Idrus Harun telefon Anwar Ibrahim? Bila? Cakaplah yang betul. Cakap yang lengkap. Dan adakah Idrus Harun akan cakap macam tu kepada Perdana Menteri? Sedangkan dia tidak perlu cakap apa-apa sebelum dia bersara. Apatah lagi lepas dia bersara. Ini persoalan yang menimbulkan dalca kari. Dalca kari yang benar-benar penting. Kerana apa tahu? Di sini saya berpendapat sebagai seorang pengamal undang-undang rakyat Malaysia bahawa cukup tidak adil untuk sesiapa sahaja nak menuding jari sesuatu kontroversi yang berbangkit kepada seseorang yang tidak boleh mempertahankan dirinya sekarang. Idrus Harun, selama kita ketahui dia sebagai seorang peguam negara untuk 3 tahun setengah, memang jarang-jarang keluarkan kenyataan. Itu adalah satu perkara yang pernah kita komen. Dia sepatutnya keluarkan kenyataan lengkap dan telus serta padat dalam apa sekalipun isu-isu penting. Itu satu perkara yang dia tidak lakukan. Tetapi tidak bermakna bahawa Idrus Harun bukannya seorang peguam negara yang profesional. Idrus Harun berpegang kepada konsep peguam negara. Idrus Harun sebelum jadi peguam negara adalah hakim Mahkamah Persekutuan. Dan sebelum dia jadi hakim Mahkamah Persekutuan, dia adalah peguam cara negara. Dan peguam cara negara inilah yang menyelia gubalan Undang-Undang SOSMA pada tahun 2012. Okay. Kita tahulah kita dalam bidang guaman. So kalau awak nak katakan Idrus Harun telah menghubungi Perdana Menteri selepas dia bersara untuk bagi tahu dengan panjang lebar dia nak selesaikan isu dia sebelum dia bersara, saya minta maaf. Dengan mengetahui perkara ini sebagai seorang pengamal undang-undang, dengan latar belakang pengetahuan konsep kedaulatan undang-undang, saya tidak boleh terima tanpa usul periksa. Dan saya rasa tidak adil untuk dituding jari oleh sesiapa saja, apatah lagi oleh Perdana Menteri. Seolah-olah keputusan kontroversi pengguguran ini dibuat oleh Idrus Harun. Sebenarnya, ianya memunculkan satu soalan lanjutan untuk merumuskan bahagian ini.
soalan lanjutan memang penting. Soalan dia adalah, bilakah sebenarnya keputusan dibuat untuk menggugurkan pertuduhan Zahid Hamidi? Bilakah tarikh keputusan ini? Kalau tarikhnya adalah sebelum Idrus Harun bercuti, maka memang betul itu keputusan Idrus Harun. Tapi kalau keputusan pengguguran pertuduhan Zahid Hamidi adalah pada tarikh selepas Idrus Harun bercuti, maka itu bukan keputusan Idrus Harun. Keputusan siapa? Saya akan rungkai sekejap. Dan ini yang akan menentukan kepada siapa soalan patut diajukan untuk menjelaskan kenapa awak gugurkan pertuduhan. Adakah atas keputusan awak berpandukan kepada konsep kedaulatan dan undang-undang, berpandukan kepada konsep kehakiman, dan seperti mana yang kita bincangkan tak masuk akal, ataupun adakah ini atas desakan sesiapa, atas permintaan sesiapa? Itu semua kita akan rungkaikan. Tapi di sini amat tidak adil dan rakyat tidak boleh terima sebagai suatu perkara yang perlu dihadam semata-mata ianya kenyataan Perdana Menteri. Tidak. Sebab selagi Idrus Harun tidak keluarkan kenyataan beliau, maka kenyataan Anwar Ibrahim menjadi irrelevant dalam bahasa undang-undang. Tidak relevan langsung untuk dipandang. Walaupun, minta maaf, walaupun dia Perdana Menteri. Kenyataannya berkaitan dengan apa yang kononnya dinyatakan oleh Idrus Harun kepada dia adalah tidak relevan untuk kita dengar pun. Sebab itu sepatutnya datang daripada Idrus Harun. Dan nombor dua, adakah adil untuk Idrus Harun sekarang ini, selepas dia sudah bersara, untuk mengatakan, minta maaf, apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim itu palsu? Adakah kita boleh harapkan dikata macam tu sekarang? Jika pun itu tidak betul, itu rakyat kena faham. Ini saya tekankan di sini bukan kerana isu Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Sesiapa pun Perdana Menteri, dia tidak berhak untuk bercakap bagi pihak peguam negara. Sepatutnya kalau itu berlaku, maka seorang peguam Perdana Menteri yang profesional, yang mematuhi kedaulatan undang-undang, akan bagi tahu kepada peguam negara yang telah bersara, hang buat kenyataan hang sendiri. Faham tak? Betul. Sepatutnya dia kata kat Idrus Harun, hang buatlah kenyataan sendiri. Sebab sememangnya peguam negara tidak terletak di bawah Perdana Menteri. Tidak. Di sini saya nak buat sedikit penjelasan. Ada orang tertanya-tanya, bukankah pejabat peguam negara dari segi struktur urus tadbir kononnya diletak di bawah pejabat Perdana Menteri? Ya, apakah maksudnya? Maksudnya bukan untuk dapat kebenaran, bukan untuk maklumkan keputusan. Sebab setiap tahun berapa banyak kes rogol dibawa ke mahkamah, berapa banyak kes bunuh, berapa banyak kes sosma, berapa banyak orang dalam penjara, berapa menang, berapa kalah. Perangkaan ini perlu dimaklumkan kepada kerajaan, supaya kerajaan boleh bentangkan di parlimen, supaya langkah-langkah lanjut boleh diambil untuk menyelia, kawal selia sistem perundangan dan kehakiman untuk membantu keamanan negara. Itu sahaja yang dikatakan bawah pejabat Perdana Menteri. Saya minta maaf, ramai tak faham benda ni. Betul. Dan tak mahu faham. Betul. Semata-mata dikatakan pejabat Perdana Menteri, maksudnya kalau inilah perangkaan ni hantar ke pejabat Perdana Menteri, itu saja. Bukan maksud dia bila nak tuduh si Polan A, Kena tanya dia. bila nak gugur, kena tanya dia. Tak. Jadi Perdana Menteri tiada apa langsung kaitan dari segi kedaulatan undang-undang dengan tugas pendakwa raya. Ya? Jadi di sini patutnya Anwar Ibrahim bagi tahu ke Idrus, ya, hang bagi tahulah secara peribadi kalau nak. Faham? Yang dia tak lakukan. Selagi dia tak lakukan dan selagi Tan Sri Idrus Harun yang telah bersara, dan bagi saya dia tak perlu pun keluar kenyataan, tak keluarkan kenyataan. Selagi itu, kenyataan Anwar Ibrahim adalah dengar cakap.
Hearsay, tepat sekali Saudara Fazli. Hearsay dari segi undang-undang tidak memainkan peranan. Dengar telinga kanan, keluar telinga kiri. Tak ada, walaupun kenyataan itu datang daripada Perdana Menteri sekali. Itu untuk menjawab dalca kari pertama. Kenyataan Anwar Ibrahim. Bukan main marah lagi. Marah kat saya. Ni pasal saya pun tak faham. Saya pun ingat duduk di bawah bawah Perdana Menteri. Minum dulu Tuan Haji. Baik, terima kasih. Itu apa yang dirungkai oleh Tuan Haji Hanif Katri tentang kenyataan yang dibuat, dua kenyataan yang dibuat oleh Anwar Ibrahim pada 5 September dan 3 hari kemudian 8 September. 5 September, I don't know anything. Sorry. 8 September dia tahu panjang lebar. Hebat. Okey, tak apa. Apa pun, macam setengah orang kata asal buka mulut dia bohong, asal buka mulut dia bohong. Kami tak nak sentuh benda tu. Yes. Tapi itulah hakikat yang kita perlu terima. Bila ada kupasan-kupasan macam ni, nak dengar-dengar, nak pakai-pakai, tak ada siapa pun paksa. Saya nak siap je Yes, saya nak sentuh sikit tentang apa nama yang dimohon oleh sahabat kita yang telah menyaksikan Zulkifli Mat. Mohon Tuan Fazli blok semua komen yang ada, kita fokuskan saja pada penerangan Tuan Haji Hanif. Ya, pada Abang Zulkifli, kita menerima saja apa saja komen, pandangan negatif. Nak hamun kita pun silakan, kerana biar rakan-rakan yang sedang komen-komen di sini tahu yang mana cempera, yang mana otak, minta maaf, yang mana otak kalde, dongki ke apa, ada. Boleh baca komen-komen di sini. Kerana setengah daripada mereka ini tahu, tak tahu, tapi buat-buat tahu. Ada setengah pula tak apa tahu, tetapi tak nak mengaku benda itu betul kerana berpaksikan, berpandukan kepada ketaksuban mereka kepada parti-parti tertentu ataupun pemimpin-pemimpin tertentu. Jadi kita biarkan mereka kepada Zulkifli Mat, kita biarkan mereka dengan kehidupan mereka di bawah seolah-olah seperti katak bawah tempurung. Okey. Ada komen-komen menarik Haji. Saya bagi Haji Rehat daripada Megat Amiruddin Ismail. Assalamualaikum kepada kedua-dua tuan. Pada hemat saya yang jahil ini, adakah ini suatu plot The Untold Story 2.0 atau The Real Story? Rakyat sudah pening dan pusing. Very good. Sebelum baca komen, semua secara khusus kepada saudara Megat Amiruddin Ismail. In fact, disebabkan persoalan seperti inilah yang saudara Fazli menghubungi saya untuk mengadakan program ini. Sebab di hujung program ini kami berharap apa yang mengelirukan, adakah ini untold story atau real story, akan ada satu konklusi yang saya akan persembahkan di hujung nanti. Saya harap konklusi itu selepas dihuraikan akan menjelaskan fikiran rakyat. Itu saja. Jadi kepada Musa Adi, PH menang, so di NAA kurang berkesan di Pulai. Jangan campur adukkan politik. Jangan. Saya ini pun memang condong kepada Tun Dr. Mahathir, tetapi saya tidak dalam bab bila setiap kali saya bersiaran langsung bersama Tuan Haji Hanif Katri. Kalau ilmu, kita berbicaralah tentang ilmu. Betul kita kata betul, tak betul kita katalah tak betul. Okey, ini apa lagi pula? Okey, daripada Zelly Property, adakah Idris Harun bersuara kena tindakan OSA? Macam RPK cakap, tambah-tambah Idris Harun sedang bercuti. Sebenarnya isu OSA ni bukannya 100% bermaksud OSA cakap dia tak boleh. Apabila benda berbangkit yang perlukan penjelasan, maka OSA ada pengecualian-pengecualian dia. Selain daripada itu, tidak perlulah saya nak menerangkan, sebab bagi saya tak masuk isu OSA. Kerana seperti saya nyatakan, tidak adil untuk sesiapa sahaja, Perdana Menteri atau sesiapa, membuat kenyataan seperti itu sehingga rakyat memerlukan seorang penjawat awam yang profesional, yang sudah bersara, perlu pula memberi penjelasan. Jadi kita berhenti di situ setakat Tan Sri Idrus Harun. Betul. Jadi kepada yang bawa cerita politik Musa Adi ni, PH menang ni, boleh buka Facebook saya dah buat dah saya punya analisis saya pukul 12 tengah malam.
PH akan menang di Kulai. Okey, tutup cerita politik. Kita pergi pula apa nama tentang seterusnya. Tadi Tuan Haji telah mengupas tentang kenyataan. Dua kenyataan yang dibuat oleh Anwar Ibrahim pada 5 dan 8. Saya nak bawa Haji pula dalam lagi. Apa pula kaitan dengan kenyataan AG baru ni? Dua kenyataan Anwar Ibrahim ni bolehkah dikaitkan dengan kenyataan Peguam Negara yang baru, Tuan Haji? Baik, terima kasih. Sebab saya hampir lupa. Okey ke soalan tu? Tepat sekali. Okey. Tepat pada masa dia. Dan saya hampir terlupa kerana perkara itu perlu dirungkai. Ya, betul. Ahmad Tariruddin Muhammad Saleh, iaitu Peguam Negara baru, juga secara langsung dan tidak langsung mempunyai dua kenyataan yang berbeza. Pertama sekali, sebelum saya sentuh Ahmad Tariruddin, satu-satunya kenyataan daripada pejabat Peguam Negara semasa pengguguran pertuduhan Zaid Hamidi adalah pada 4 September, hari pengguguran, yang dibuat oleh Timbalan Pendakwa Raya yang mewakili pejabat Peguam Negara di dalam mahkamah, iaitu Tuan TPR Ahmad Dusuki. Kemudian pada 5 hari bulan September, apabila muncul gesaan-gesaan daripada pihak-pihak dan pengamal undang-undang tentang ketidakmunasabahan, pengguguran dan sebagainya, maka pejabat Peguam Negara yang ditandatangani, saya percaya pada masa itu, oleh orang yang bertanggungjawab pada 5 September, telah mengatakan alasan-alasan yang diberi adalah seperti yang dinyatakan di mahkamah, yang mahkamah telah mendapati sebagai cogent munasabah. Itu kenyataan oleh Peguam Negara terbaru pada 5 September, satu malam sebelum dia menjadi Peguam Negara. Tapi pada 8 September, secara tiba-tiba, Peguam Negara Ahmad Tariruddin telah memberi satu penjelasan yang lebih lanjut. Kenapa dia mengatakan bahawa menjadi tanggungjawab pejabat Peguam Negara untuk meneliti setiap representasi yang dibuat oleh mana-mana orang tertuduh. Representasi ini tidak boleh diketepikan. Tanggungjawab pendakwa raya bukan untuk memasukkan sesiapa sahaja di dalam hukuman. Dia kena berlaku adil kepada semua pihak. Kenyataan itu saya tak menafikan. Betul. Tapi isu dia adalah, bilakah masanya untuk awak meneliti representasi? Bilakah masanya untuk awak tidak meneliti representasi? Itu Ahmad Tariruddin tak cakap. Ahmad Tariruddin juga tidak menyentuh dalam kenyataannya bahawa representasi yang sekarang dia mengatakan perlu diteliti adalah jauh 1 tahun 8 bulan selepas mahkamah mendapati ada kes prima facie yang perlu dijawab oleh Zaid Hamidi, di mana Zaid Hamidi sudah pun memberi keterangan dan saksi-saksi lain untuk menyokong keterangan Zaid Hamidi sudah dan sedang memberi keterangan. Jadi alasan-alasan yang dibangkitkan dalam representasi bukankah boleh dibangkitkan oleh Zaid Hamidi semasa perbicaraan pembelaan seperti mana yang kita sentuh pada 5 September dan keratan yang dibuat? Ini tidak dijawab oleh Ahmad Tariruddin. Kenapa beliau tidak menjawab perkara ini? Kenapa kenyataan dia tidak lengkap dari sudut kedaulatan undang-undang? Dan bila tak lengkap, dia menimbulkan kekeliruan kepada rakyat lagi. Sebab anda sekarang membuat kenyataan 2 hari selepas menjadi Peguam Negara rasmi. Ya. Dan keduanya, kalau pada 5 September anda telah memberitahu kepada rakyat, bacalah alasan yang diberikan, mahkamah dapati cogent, kenapa sekarang ni teraba-raba, tergusar-gusar untuk membuat kenyataan lanjutan pada 8 September? Kenapa? Apa yang awak rasa bersalah? Ya? Rakyat kena tanya benda tu. Kenapa tiba-tiba dia nak jelaskan benda yang kononnya telah terjelas, yang dia katakan baca? Orang takkan keluarkan kenyataan baru kalau dia rasa tidak ada perlu.
Kalau tidak ada sebab yang mencungkil minda dia, akan jawab. Tapi bila dia jawab pula, tak lengkap. Bukan saja tak lengkap, tak mematuhi konsep kedaulatan undang-undang. Kami pengamal undang-undang tidak mengatakan bahawa representasi tidak boleh dilayan. Kami tak katakan benda tu. Saya sebagai peguam bela sering memajukan representasi. Dan representasi ada yang diterima. Pertuduhan digugurkan. Ada pertuduhan diringankan. Ada ditolak. Tapi pokoknya di sini bila representasi dibuat. Dan bilakah representasi wajib diteliti? Bilakah representasi tidak perlu dinilai? Ya. Ini tidak dijawab. Dan bagi saya ini amat penting. Sebab kalau seorang peguam negara berperanan untuk memberikan penjelasan, ianya hendaklah untuk menyelesaikan kemelut. Bukan untuk menambah kemelut. So untuk mengatakan biarlah 10 orang yang bersalah bebas selagi seorang yang tidak bersalah tidak dihukum, saya setuju. Walau saya akan mengatakan biarlah 100 orang yang bersalah bebas selagi seorang yang tak bersalah dihukum. Itu prinsip undang-undang. Kita tak nafikan. Tapi jawablah dengan lengkap. Kenapa awak percaya awak perlu siasat perkara-perkara yang kononnya dibangkitkan oleh Zaid Hamidi dalam representasi yang dikatakan setiap alasan 200 muka surat? Kenapa perlu siasat dan perlu gugurkan untuk siasat? Saya nak tanya di sini untuk pengetahuan rakyat. Menurut kenyataan Peguam Negara Ahmad Tahriruddin sendiri dan wakil di Mahkamah Timbalan Pendakwa Raya, bahawa Zaid Hamidi telah pun memutuskan yang sebelum kes pendakwaan tu saya tolak tepi. Selepas kes pendakwaan, mereka Zaid Hamidi melalui peguam telah memajukan representasi pertama pada bulan Disember tahun 2022. Disember 2022. Kemudian bulan 1 2023, bulan 2, dan ada beberapa lagi sampai pada April 2023 penangguhan dipohon untuk membolehkan representasi-representasi tersebut diteliti. Persoalannya kepada Peguam Negara Ahmad Tahriruddin, dan sila dengar dan jawab. Pada bulan 12, apabila representasi dihantar oleh Zaid Hamidi yang beratus-ratus muka surat, semestinya dia ada bangkitkan isu berkaitan dengan pendakwaan curang Tommy Thomas. Semestinya dia kononnya bangkitkan, kononnya ugutan yang dikatakan ugutan oleh Tun dalam representasi tersebut. Dan ada dibangkitkan mungkin berkaitan dengan memo dalaman yang tertular. Soalannya, ada atau tidak? Mulai Disember 2022, anda mengarahkan pihak SPRM dan pihak polis siasat aligasi tersebut. Ada atau tidak? Kalau tidak, bukankah pejabat Peguam Negara telah gagal melakukan siasatan sejak awal Disember 2022? 9 bulan. Masuk bulan 9. Anda tak buat apa agak? Ada tak panggil Tommy Thomas untuk tanya dia tentang dakwaan terhadap dia oleh Zaid Hamidi? Ada atau tidak? Siapakah pegawai polis yang dihantar kepada Tommy Thomas? Ada atau tidak pegawai polis dihantar ke pejabat Tun Dr. Mahathir untuk tanya Tun berkaitan perkara ni? Dan saya boleh sahkan, tidak ada. So 9 bulan awak tak buat kerja. Dan sekarang kata nak kena siasat. Gugur dulu baru nak siasat. Sila jawab kepada rakyat. 9 bulan mengandung pun dah beranak. Saudara Fazli, kalau kita cakap pasal siasatan adil, saya setuju. Setiap perkara perlu disiasat. Betul. Tapi di manakah dia tindak tanduk pejabat Peguam Negara yang menunjukkan mereka berlaku adil untuk siasat apabila benda itu berbangkit? Kenapa sekarang baru nak gugurkan pertuduhan untuk siasat? Tolong jawab perkara ni. Dan kalau saya salah, betulkan saya, sebab saya tak penting. Yang penting adalah kedaulatan undang-undang. Ya.
Nyatakan dengan jelas bilakah tarikh pegawai-pegawai polis dihantar untuk temu janji dengan Tommy Thomas. Hantar, nyatakan dengan jelas tarikh-tarikh dan nama pegawai yang dihantar ke pejabat negarawan Tun Dr. Mahathir. Bagi tahu. Dan ada atau tidak, Timbalan Pendakwa Raya Akram Garib telah ditanya berkaitan dengan memo dalaman yang telah tertular. Ada tak beliau minta untuk beri keterangan? Bila? Kalau ada sebelum daripada 4 September, maka saya hormat. Kalau tiada, saya minta maaf. Saya tak boleh terima sebagai alasan. Ya? Jadi ini menjadi tanggungjawab pejabat peguam negara di bawah Ahmad Tahriruddin untuk jawab dengan terperinci. Sebab apa? Sebab awak yang keluarkan penjelasan lanjut. Kalau awak tutup mulut, saya tak tanya. Tapi awak keluarkan kenyataan, maka sekarang tolong bagi tahu rakyat. Rakyat tak tahu sistem tadbir urus siasatan. Betul. Rakyat tak tahu bagaimana perkara ini berbangkit dan apakah tindakan yang dibuat oleh pejabat peguam negara, pihak pensiasat dan sebagainya apabila kes berjalan di mahkamah. Rakyat tak tahu, tapi kami pengamal undang-undang tahu. Dan awak tahu, kami tahu. Jadi menjadi tanggungjawab kami untuk menjelaskan kepada rakyat fardu kifayah. Kalau tidak, akhirat saya jawab. So awak sekarang kena jawab. Bilakah selepas representasi dibuat oleh Zahid Hamidi pada Disember 2022 dan mungkin sebelum itu, bilakah awak hantar pegawai-pegawai siasatan ke pejabat Tommy Thomas, Pejabat Tun Dr. Mahathir, pejabat negarawan Tun Dr. Mahathir, dan memanggil Timbalan Pendakwa Raya Saudara Akram Garib yang baik untuk dirakamkan kenyataan. Kalau awak tak buat sebelum 4 September, maka awak tidak ada hak untuk gugurkan pertuduhan, untuk melakukan siasatan yang boleh dilakukan sebelum pengguguran. Takkan itu pun tak faham? Itu yang pertama. Yang keduanya, ianya juga berkait rapat dengan bilakah keputusan pengguguran dibuat. Saya telah berhenti tadi sebab sekarang ni saya perlu sentuh. Kalau pengguguran dibuat sebelum Idrus Harun cuti, ya, Idrus Harun yang perlu memberi penjelasan. Tapi kalau keputusan pengguguran kes Zahid Hamidi dibuat selepas Idrus Harun mula bercuti, maka satu-satunya pihak yang perlu menjawab adalah Ahmad Tahriruddin Mohamad Saleh. Bukan kerana dia menjadi peguam negara, kerana dia jadi peguam negara cuma pada 6 September. Tapi tempoh tarikh mula Idrus Harun cuti sebelum 6 September dari sudut perlembagaan, ni rakyat kena faham. Dari sudut perlembagaan, orang yang menyelia tadbir urus pejabat peguam negara apabila seorang peguam negara bercuti walaupun belum bersara dan sebelum dilantik peguam negara baru adalah peguam cara negara. Tolong baca jadual ke-11 Seksyen 40 huruf besar A. Tugasan peguam negara diambil alih oleh peguam cara negara pada masa ketiadaan peguam negara. Sehingga seorang peguam negara dilantik. Jadi di sini Ahmad Tahriruddin Mohamad Saleh adalah peguam cara negara dalam tempoh tersebut. So, adakah keputusan dibuat oleh Ahmad Tahriruddin bukan sebagai peguam negara? Sebagai peguam cara negara merangkap tanggungjawab sebagai peguam negara pada masa Idrus Harun bercuti. Rakyat kena faham. Jadi dua pihak sahaja yang bertanggungjawab. Kalau sebelum cuti, Idrus Harun. Kalau selepas cuti, Ahmad Tahriruddin. Peguam negara sekarang ni. Sekarang ni peguam negara. Pada masa itu, peguam cara negara. Yang menjadi bos pejabat peguam negara di bawah perlembagaan kerana Idrus Harun bercuti. Nampak tak sekarang betapa pentingnya? So, kita kena tahu. Dan tarikh keputusan apa-apa keputusan pejabat peguam negara ada dalam fail berkenaan. Apabila pihak polis atau SPRM menghantar kertas siasatan kepada pejabat pendakwa raya untuk dibawa atau tidak dibawa ke mahkamah,
pegawai tersebut, Timbalan Pendakwa Raya akan teliti dan kemudian dia akan buat notasi dia. Okey, ini elemen cukup. Baik, saya setuju dengan syur untuk pertuduhan. TPR Fazli, tarikh 4 hari bulan September. Ada tarikh. Dan berpandukan pada tarikh itulah, bila dihantar balik kepada pegawai penyiasat bawa tu pergi ke pejabat pendaftaran mahkamah untuk buka kertas pertuduhan mahkamah. So tarikh mesti ada. Saya bagi tahu ini kepada rakyat sebagai pengamal undang-undang. Tarikh keputusan pengguguran Zahid wajib ada dalam fail. So sekarang menjadi penting kerana Anwar Ibrahim mengatakan dia menerima penjelasan panjang lebar daripada Idrus Harun yang saya telah jelaskan tidak adil untuk dituding kepada Idrus Harun. Jadi kita nak tahu bila keputusan dibuat, adakah oleh Idrus Harun atau oleh Ahmad Tahriruddin. Itu ada dalam fail Zahid Hamidi. Sila dedahkan untuk meleraikan permasalahan ini. Selagi tarikh keputusan tidak dileraikan, maka ahli-ahli politik, pucuk pimpinan kerajaan, pihak pembangkang yang tidak ada hak bercakap tentang kedaulatan undang-undang akan pusing memusing dan mengelirukan rakyat. Menjadi tanggungjawab rakyat meminta mereka ini mendedahkan tarikh keputusan. Sebab tarikh keputusan akan menentukan siapa yang berbudi penjelasan. Idrus Harun kah ataupun Ahmad Tahriruddin. Saya harap sampai ke tahap ini rakyat boleh nampak betapa pentingnya perlu adakan penjelasan pada hari ini. Ya, bukan soal kita nak syak wasangka kepada mana-mana pihak. Tetapi pihak-pihak dalam sistem urus tadbir kedaulatan undang-undang menampilkan, mewujudkan kekeliruan. Saya sebagai pengamal undang-undang tidak boleh berdiam diri. Saya tidak boleh biarkan rakyat ditipu atau dikelirukan melalui perkara-perkara yang wajib kami nyatakan dengan jelas. So ini bukan soal Perdana Menteri cakap, dengarlah, sebab Perdana Menteri tak ada hak cakap tentang keputusan pejabat peguam negara. Dia tak ada hak. Siapa pun Perdana Menteri untuk bagi kenyataan mewakili Idrus Harun. Dia tak ada hak. Tak ada hak. Bukan saja Anwar Ibrahim, siapa pun Perdana Menteri tiada hak. Dan jangan kelirukan rakyat. Begitu juga dengan Ahmad Tahriruddin. Bagi tahu dulu siapa yang buat keputusan, barulah awak jelaskan. So bila awak jelaskan, ni saya nak tambah sedikit, penting di tahap ini, bagi saya persepsinya adalah awak yang buat keputusan. Sebab itu awak terasa, awak terpaksa menjawab segala perkara dibangkitkan oleh pengamal undang-undang, termasuk diri saya dan yang lain. Dan awak tergerak hati, lah aku buat keputusan, baik aku cakap. Tapi bila awak cakap, jawapan awak masih tidak menjawab isu-isu penting yang telah kami bangkitkan. Jadi persoalannya dengan penuh hormat kepada Datuk Ahmad Tahriruddin, Peguam Negara, kalau awak yang buat keputusan, mengaku je lah apa salahnya. Apa salahnya kalau awak mempunyai asas? Admit it. I am the one who decided. If you are right, admit it. What's the problem? Kenapa kami berada dalam kekeliruan? Kenapa dituding jari oleh Perdana Menteri kepada Idrus Harun? Is that fair? Adakah itu adil? Cukuplah kalau orang politik tidak boleh stabilkan politik negara. Tapi janganlah orang yang menyelia kedaulatan undang-undang mencuba nak merisaukan, menggabrahkan kedaulatan undang-undang. Jangan. Negara kita tak akan maju kalau jadi benda macam tu. Kita bebas daripada politik. Saya benar-benar berharap Datuk Ahmad Tahriruddin pada hari Isnin yang akan datang akan membuka fail Zahid Hamidi dan memaklumkan kepada rakyat tarikh keputusan dibuat adalah ini. Dan pada masa ini keputusan dibuat oleh siapa. Itu saja. Dan kalau keputusan dibuat oleh anda, maka berilah penjelasan sebenarnya. Ya.
Kerana saya, yang keduanya, perlu saya nyatakan di sini. Minta maaf Saudara Fazli. Persepsi daripada apa yang berlaku sejak 4 September, 5 September, 7, 8 dan hari ini 9 September. Seolah-olah keputusan sengaja dibuatkan untuk dilaksanakan pada 4 September. Iaitu sebelum Ahmad Tahriruddin menjadi peguam negara yang sah. 6 September. Sebab rakyat di luar tak tahu. Rakyat anggap, oh dia cuma jadi peguam negara 6 September. Mereka tak tahu sebelum 6 September, dia adalah peguam cara negara. Yang bertanggungjawab untuk menyelia kerja-kerja peguam negara yang bercuti. Itu rakyat tak tahu. Jadi keputusan dibuat antara tempoh cuti Idrus Harun sebelum dia bersara. Seolah-olah membersihkan keperluan Ahmad Tahriruddin memberi penjelasan. Jadi persepsi yang muncul adalah, dan saya mengatakan di sini, saya tanya soalan. Bukan saya tuduh. Adakah pelepasan, pengguguran ke-47 pertuduhan Zahid Hamidi berkaitan dana Yayasan Akal Budi adalah prasyarat pelantikan Ahmad Tahriruddin sebagai peguam negara? Adakah pelantikan Datuk Ahmad Tahriruddin sebagai peguam negara bersyaratkan pelepasan Ahmad Zahid Hamidi? Sebab keadaan macam mana kekeliruan berlaku memunculkan persoalan ini. Saya bukan tuduh. Saya nak penjelasan. Saya berhak sebagai rakyat pengamal undang-undang untuk menuntut penjelasan. Selama ini ramai suka tuding jari. Mahkamah dipermainkan oleh politik. Mahkamah dipermainkan oleh politik. Dalam kes Ahmad Zahid Hamidi ini, kita dah jelaskan kepada rakyat. Dan rakyat baru faham. Mahkamah tidak boleh dipermainkan. Sebab ada keadaan di mana pejabat peguam negara membuat keputusan. Tetapi kalau pejabat peguam negara didesak, disyaratkan, diugut untuk buat keputusan ikut pemimpin politik, maka kita ada keadaan macam ni. Jadi soalannya, adakah itu berlaku dalam kes Zahid Hamidi? Ya. Adakah itu berlaku? Saya tahu ini adalah persoalan yang tegas, persoalan yang keras, tapi persoalan yang wajib dijawab. Sebab Malaysia tidak boleh dibelenggu lagi dengan keadaan konsep kedaulatan undang-undang dipersoalkan. Kalau ada pihak yang tidak puas hati dengan penjelasan saya pada hari ini, atau ingin membuat laporan kepada pihak-pihak berkuasa, silakan. Saya akan menjawab jika saya dipanggil. Tapi persoalan saya ini adalah dengan suci hati, dengan ikhlas sebagai rakyat Malaysia, pengamal undang-undang, dengan pengetahuan yang Allah berikan dalam sistem amalan guaman saya tentang persoalan-persoalan yang perlu ditampilkan. Saya akan menjawab seperti yang perlu. Tapi soalan yang saya tampilkan pada hari ini perlu dijawab oleh pihak-pihak berkenaan. Ya, perlu dijawab. Sekian. Wow, speechless saya. Selalunya bila saya jadi moderator ke pengacara ke sebelah ni Tun Dr. Mahathir, Tuan Guru Haji Hadi, saya tak pernah speechless. Hari ni saya terkelu mendengar kupasan Syampok dengan suhu dia begitu panas. Saya nak mencelah pun takut. Tak berapa nak berani. Tapi tak apa, Tuan Haji minum dulu. Apa yang diperjelaskan, dikupaskan oleh Tuan Haji Hanif Katri memang bukan kata pengamal undang-undang dengan pengalaman 30 tahun. Nak tahu. Apatah lagi majoriti rakyat Malaysia yang tak tahu, yang bukan berlatar belakangkan undang-undang pun pasti nak tahu. Kerana apa? Kita hidup di tahun 2023. Ini bukan soal bangsa. Tak kiralah Melayunya, Cinanya, India, pribumi di Sabah dan Sarawak. Ini hak kita. Ini hak rakyat Malaysia untuk mengetahui apa yang berlaku. Dari segi hukum akal, memang tengok tak logik. Kita yang bukan pengamal undang-undang pun boleh rasa benda ini tak masuk di akal.
Seperti mana kata Tuan Haji Hanif Katri, saya sendiri pun 2 hari lepas pun terfikir, walaupun saya bukannya background undang-undang Haji, saya terfikir dia gugur kes 47 pertuduhan itu, antara alasannya tentang Tun Dr. Mahathir, Tommy Thomasnya, memo dalaman. Itu antara yang diberi sebab. 2022 Disember 2020, 9 bulan. Apa yang korang buat di Pejabat Peguam Negara? Saya sendiri pun terfikir, kenapa perlu gugur kes dulu baru nak siasat? Halo, aneh. Tak masuk di akal. Saya bukan orang undang-undang, sendiri pun tak masuk di akal. Kenapa ketika itu bulan 12, bulan 1 korang buat apa? Bulan 2 buat apa? Bulan 3 buat apa? Bulan 4, bulan 5, kalau kahwin mengandung 9 bulan dah beranak dah, korang tak siasat. Saudara Fazli, saya pernah buat suatu kes jenayah yang agak high profile pada masa itu, kes bunuh. Ramai panggilnya sebagai kes Kenny Ong. Dalam perbicaraan kes tersebut, apabila ahli patologis, iaitu pembedah mayat, memberi keterangan, maka dalam keterangannya terkeluar kesahihan bahawa dia telah tersilap langkah. Satu bahan yang dijumpai pada tengkuk si mati dan satu bahan yang dijumpai pada tangan telah silap masuk dalam sampul berasingan. Makna kata yang sampul tangan masuk yang sampul leher. Yang di leher masuk yang tangan. Jadi ini mengakibatkan apa yang dihantar untuk kajian oleh Jabatan Kimia tentang barang yang dijumpai itu adalah di tempat yang tak perlu siasat. Kita naik tengkuk, yang hantar adalah yang tangan. So apabila perkara itu berbangkit, saya sebagai peguam utama pada masa itu minta tangguhkan prosiding, pergi ke kamar hakim dan saya menyatakan kepada hakim, ini tidak perlu mengganggu perbicaraan. Siasatan masih boleh diteruskan, kita pergi ke topik lain. Untuk demi keadilan, kita pun nak tahu apa dia keadilan sebenar. So, pada masa perbicaraan berjalan dengan saksi-saksi lain, maka bahan yang sepatutnya dihantar ke Jabatan Kimia telah dihantar ke Jabatan Kimia. Siasatan dilakukan, lepas beberapa minggu, sebulan, 2 bulan, laporan telah disediakan. Dan bila laporan siap, maka ahli patologis tersebut dipanggil semula untuk memberi keterangan lanjut berkaitan perkara itu. Adakah kami minta digugurkan pertuduhan? Tak. Ni saya cakap sebagai peguam bela. Kalau orang nak contoh, bukan kes-kes biasa pun, kes bunuh Kenny Ong, ada dalam nota. Boleh semak dengan Ketua Pendakwa Raya pada masa itu, seorang rakan saya yang cukup profesional, mengendalikan Pendakwa Raya, Datuk Salehuddin Saidin. Kami lakukan seperti itu. Semua pengamal undang-undang, semua Pendakwa Raya boleh setuju. Sistem kehakiman dan perundangan cukup lengkap. Tak perlu gugurkan kes untuk melakukan siasatan lanjut. Siasatan boleh berjalan sementara perbicaraan berjalan. Saya dah bagi contoh. Pergilah semak sendiri kalau tak percaya. Tak, okey Haji. Ini saya nak keluar sikit lah. Kenapa mereka boleh bagi, sedangkan contohlah Pejabat Peguam Negara lebih arif tentang selok belok sistem kehakiman, sistem perundangan ni, seperti mana yang disebut oleh Tuan Haji. Saya nak bawa Haji ni, dalam kearifan tersebut, kenapa mereka masih lagi memberi alasan yang, minta maaf, sebagai orang biasa, bagi saya alasan yang bodoh. Kenapa? Adakah dia fikir rakyat Malaysia ni semua tak tahu apa benda? Saudara Fazli, disebabkan alasan yang diberi yang tak munasabah dan masih diulang lagi pada 8 September oleh Peguam Negara baru secara tak munasabah. Itulah yang menimbulkan persepsi bahawa pengguguran pertuduhan Zahid Hamidi adalah atas permintaan, bukan atas keputusan adil dan saksama oleh Pejabat Peguam Negara. Itulah yang timbul daripada perkara ini. Sebab itulah saya minta Peguam Negara Ahmad Tahriruddin maklumkan bila tarikh keputusan. Daripada situ kita akan tahu keputusan dibuat oleh Tan Sri Idrus Harun atau oleh Datuk Ahmad Tahriruddin.
Dan kemudian yang buat keputusan perlu beri penjelasan. Adakah yang keputusan yang adil dan saksama ataupun diarahkan oleh pucuk pimpinan mana-mana pihak. Itu caranya. Itu sebabnya kita bangkitkan perkara itu. Itu sebabnya kita buat perbincangan. Jadi sekarang ni bola berada di gelanggang Datuk Ahmad Tariduddin Mohamed Saleh. Selagi beliau tidak menjawab soalan ini, apa sekalipun penjelasan yang keluar daripada mulut sesiapa yang lain, bagi saya dari segi konsep kerelevanan menjadi tidak relevan selagi dia tak jawab. Dan selagi itulah benda ini akan menjadi tanda tanya. Dan bila tanda tanya, maka persepsi rakyat ada campur tangan salah oleh pihak yang tak berkenaan dalam keputusan pengguguran kes Zaid Hamidi menjadi satu isu yang penting yang tidak boleh dinafikan. Tapi ingat, itu tidak bermakna mahkamah dipermainkan. Mahkamah tidak dipermainkan. Ini adalah keputusan pendapat rakyat. Itulah dia. Memang penting, sangat-sangat penting kerana semua kita sedia maklum. Saya baca semua media-media antarabangsa yang mentertawakan kita dalam isu pengguguran 40 pertuduhan ini. Ini memalukan nama Malaysia di mata dunia, Haji. Lepas tu ada rakan sekolah saya yang duduk menetap di Eropah, bekerja di sana, pun WhatsApp bertanya, tak cukup lagi ke pemimpin-pemimpin politik kita ni nak malukan nama Malaysia di mata dunia? Baik, itu je lah konsep yang betul ataupun perkara yang perlu dibincangkan dan sehingga diperjelaskan oleh Ahmad Tariduddin. Saya rasa soalan-soalan yang perlu disampaikan telah kita sampaikan. Dan seperti saya nyatakan, kalau ada yang tak puas hati dengan penjelasan kita, ambillah langkah-langkah yang undang-undang benarkan dan saya akan lakukan apa yang perlu pada masa itu. Tetapi kalau ada tindakan yang diambil yang tidak berasas, maka awak pun bersedialah untuk tindakan lanjut daripada saya. But it's fair for the geese, it's fair for the gender. Okey. Puas saya mendengar kupasan demi kupasan yang diberikan oleh Tuan Haji Hanif Katri. Ada orang tua lah kata dekat saya, kalau kita nak cerita pasal bola, make sure kita panggil orang yang tahu pasal bola. Kalau kita nak berbicara tentang pokok durian ni pasal apa tak berbuah, panggillah orang yang mahir dari sudut tanah dan pokok durian ni. Inilah sebabnya kenapa saya sentiasa memilih Tuan Haji Hanif Katri dalam memberi kupasan tentang perundangan. Kerana satu, bukanlah kerana dia kawan saya, tidak, tetapi ramai lagi kawan saya di luar sana, tetapi pengalaman lebih 30 tahun di dalam bidang guaman dan juga berani berkata benar. Itu antara faktor utama. Kalau kita bijak tetapi kita pengecut, kita penakut untuk bercakap tentang kebenaran, jangan sembang kari, boleh belah. Itu bagi saya. Kalau berani, bijak, ilmu, pengetahuan, pandai dalam bidang masing-masing, beranilah bercakap. Bukan untuk kita nak main politik, nak main wayang, tidak. Ini untuk semua bangsa, semua lapisan masyarakat perlu tahu perkara yang betul. Jadi seperti mana yang dikatakan oleh Tuan Haji Hanif Katri kepada Peguam Negara yang baru, tolong berikan jawapannya, tarikh bilakah pengguguran 47 pertuduhan ini dibuat. Kerana setiap apa saja nota ke apa kejadah sekalipun mesti ada tarikh. Bukan susah pun nak beritahu tarikh itu bila. Kepada Perdana Menteri, Ketua Kerajaan, kurang-kurangkanlah membuat kenyataan bagi pihak Peguam Negara. Biarlah Peguam Negara membuat tugasnya dengan tanpa tekanan ataupun asakan ataupun bersyarat seperti mana yang dikupaskan oleh Tuan Haji Hanif Katri. Okey Tuan Haji. Ya, saya. Kesimpulan
Saya nak Haji bagi kesimpulan sebelum kita menutup dalca dan kari kita ni, untuk kita pergi makan pula roti canai, kuah banjir, dalca dan kari. Silakan Tuan Haji. Kesimpulannya adalah cukup ringkas. Saya sudahkan dengan persoalan untuk para penonton sendiri fikirkan. Kalau sejak representasi Disember 2022 sehingga keputusan pengguguran pada September 2023, yakni 9-10 bulan, tidak ada siasatan yang adil dan saksama dibuat oleh pihak-pihak berkenaan berkaitan yang dibangkitkan oleh Zahid Hamidi dalam representasinya, maka bolehkah kita anggap siasatan akan dibuat selepas pengguguran? Itu persoalan saya. Kalau tidak ada siasatan dibuat semasa perbicaraan berjalan 9 bulan ke, 9 hari ke, 9 minggu ke, masuk akalkah mereka sekarang ni selepas dah gugur nak buat siasatan? Jadi adakah kemungkinan akan adanya pertuduhan dibawa balik terhadap Zahid Hamidi? Ya? Ada atau tidak? Itu untuk rakyat sama-sama fikir, dan untuk membantu jawapan ini, maka peguam negara, pejabat peguam negara perlu jawab soalan-soalan yang telah saya tampilkan tadi. Itu saja rumusannya. Terima kasih Tuan Haji di atas segala penerangan, perincian yang diberikan dan pandangan Tuan Haji dari sudut perundangan, dari segi sistem kehakiman dan sistem perundangan itu berfungsi. Kepada anda semua yang memberi komen-komen positif, terima kasih. Terima kasih dan terima kasih, kerana kami tidak ada kepentingan pun untuk menyebelahi mana-mana pihak. Terima kasih kerana anda juga seperti saya ingin tahu apa sebenarnya dari sudut perundangan dan apa sebenarnya yang terjadi untuk kefahaman kita sendiri. Kepada yang memberi komen-komen negatif, fikirlah sendiri. Mungkin anda semua yang memberi komen negatif itu terlebih bijak pandai, ya, teruskan. Kerana kami yang tidak bijak pandai ini ingin tahu untuk kami, dan untuk kami sampaikan kepada keluarga kami yang mana baik, yang mana tidak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih di atas perhatian anda semua. Saya mohon ampun dan maaf jikalau ada tersalah bahasa, terkasar kata yang mengguris hati dan perasaan anda. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Haji. Sama-sama. Terima kasih kembali.